Kopi dia tadi. Betul. Tadi tu mau setting tu tadi betul. Gambar tu. Banyak sikit. Tak boleh bersambung tak. Ini jangan gambar lagi. Kita akan sambung sekejap. Sorry sebab tadi kita tukar ni kerana kita nak bagi nampak tulisan sikit. Baik, kita akan sambung ke pertama balik. Yang pertama kita nak bincang 3 benda je malam ni sebagai introduction kepada ilmu muamalah. 3 benda yang kita nak bincang. Yang pertama tadi kita sebut hukum mempelajari ilmu muamalah ataupun khususnya hukum mempelajari ilmu jual beli. Pertama, hukum sektor hukumnya ialah wajib aini. Hukum pertama, hukum wajib aini. Wajib aini ni ke atas mereka yang nak terlibat dengan sistem jual beli dan akad-akad yang lain. Kalau kita tak terlibat dengan akad lain, maka tak wajib kita mempelajari akad lain seperti akad pinjam. Kerana kita tak, di dalam hidup kita ni kita tak perlukan pinjam barang orang, maka tak wajib kita belajar. Akad pajak gadai kita tak terlibat, kita tak tak perlu, tidak ada keperluan bagi kita untuk terlibat dengan pajak gadai, maka tak wajib kita mempelajari syarat sah dalam pajak gadai. Dan beberapa akad-akad lain lah. Itu settle. Kesimpulan dia, kita ulang sekali lagi kesimpulan, kalau sekiranya kita tak guna akad ataupun tajuk yang kita tak perlukan, maka tak wajib atas kita belajar. Jadi wajib aini ni atas mukallaf bagi mereka yang perlu ataupun bagi mereka yang nak terlibat dengan aktiviti jual beli. Baik. Kenapa kita sebut di awal tadi, kenapa? Kerana nak mengelakkan daripada akad jual beli yang fasid. Sebab tu kita kena belajar. Kita nak mengelakkan daripada akad jual beli yang fasidah. Akad jual beli yang tidak sah di sisi syarak. Akad jual beli yang tidak sah di sisi syaraknya haram. Maka kita nak mengelakkan daripada haram. Dan implikasi hukum akad yang tidak sah kita akan sebut yang ketiga. Dalam perkara yang ketiga. Baik, yang kedua, ini antara tajuk yang penting. Yang kedua, yang kita nak sebut pendahuluan yang kedua ni ialah ni kerangka ilmu muamalah. Ini kerangka asas ilmu muamalah.
Yang pertama hukum, mempelajari ilmu muamalah. Yang kedua saya tulis dalam bahasa Melayu. Yang kedua prinsip akad. Prinsip akad dalam muamalah. Ini antara tajuk asas yang perlu kita tahu sebelum kita belajar satu persatu tajuk di dalam muamalah. Dalam muamalah ni dia ada banyak belasan tajuk yang kita akan belajar, dan tajuk-tajuk yang berada dalam ilmu muamalah itu dia berada dalam prinsip akad ini. Ataupun kita panggil dasar, prinsip asas akad dalam muamalah. Prinsip asas. Prinsip asas akad dalam muamalah. Baik, yang kita nak sebut malam ni ada 3. Yang kita nak sebut ringkas saja. Ada 3 prinsip asas. Prinsip asas dalam muamalah. Kita nak tinggikan dia. Sektor yang pertama, hukum mempelajari ilmu muamalah. Sektor kita terus kedua. Yang keduanya ialah kerangka ilmu muamalah yang kedua yang kita kena tahu. Apa dia? Ni prinsip asas akad dalam muamalah. Ini antara asas yang penting yang kita kena tahu sebagai kerangka di dalam minda kita. Kerangka asas. Yang kita nak sebut ada 3 prinsip asas akad di dalam muamalah. Pertamanya ialah akad yang pertama dipanggil akad apa dia? Aisyah, akad apa dia? Dengar akad apa dia? Semalam. Sebelum kita dah ulang dah. Dia panggil akad pemilikan. Akad tamlik. Akad pemilikan. Ini bahasa ringkas. Ataupun kita panggil aqdut tamlikun. Dalam bahasa Arab dipanggil aqdun tamlik. Aqdun tamlik. Akad yang pertama ialah akad tamlik. Aqdun tamlik. Apa dia aqdun tamlik? Akad pemilikan. Apa dia akad pemilikan? Dia panggil akad pertukaran milik. Akad pertukaran milik. Itu dipanggil akad pemilikan. Akad pertukaran milik dipanggil akad pertukaran. Saya tulis dengan menggunakan huruf sa. Pertukaran milik. Jadi dalam sistem muamalah banyak Allah Subhanahu Wa Taala sediakan kepada kita akad yang termasuk di dalam prinsip pertukaran milik ataupun aqdut tamlik wa tamalluk. Aqdun tamlikun wa tamalluk. Akad pemilikan ataupun akad pertukaran milik. Kita sebut saya ringkas dulu akad pertukaran milik ni akad apa ni? Detailnya kita akan sebut akan datang. Akad pertukaran milik ni maksud dia akad yang telah disediakan oleh Allah Ta'ala. Beberapa akad yang telah disediakan oleh Allah Ta'ala, yang digubal oleh Allah Ta'ala untuk kita guna apabila berkaitan dengan urusan ataupun pengurusan harta benda. Supaya apa? Supaya kita nak pindah milik. Daripada harta milik orang lain nak menjadi milik kita, mesti ditukar milik ataupun dipindah milik menggunakan mana-mana akad yang telah disediakan oleh Allah Ta'ala. Dipanggil pertukaran milik. Baik, akad milik ni, akad pertukaran milik ni mudah untuk kita ingat. Allah Ta'ala sediakan akad pertukaran milik ini untuk apa? Tapi ingat, untuk harta.
atau untuk barang yang diklasifikasikan dalam dalam apa? Dalam bahagian harta. Jadi notanya, pertukaran milik ini untuk apa dia? Untuk barang umum, untuk barang untuk barang yang dikategorikan harta. Barang yang dikategorikan harta di sisi syarak. Syarak iktiraf dia harta. Barang yang dikategorikan harta di sisi syarak, itu digunakan akad tamlik. Digunakan akad tamlik. Apa dia barang yang termasuk harta di sisi syarak? Mudahnya nota yang kedua. Barang yang dikategorikan harta di sisi syarak iaitu tiap-tiap barang yang suci. Tu. Tiap-tiap barang yang suci. Maka tiap barang yang suci itu dipanggil harta di sisi syarak. Baik, sekejap lagi kita akan sebut contoh akad yang berada di dalam prinsip akad pertukaran milik. Mana contoh dia? Kita nak contoh secara umum. Contoh-contoh termasuk dalam akad pertukaran milik. Baik. Itu pertama. Akad yang pertama, akad pemilikan, ataupun dipanggil akad pertukaran milik. Dalam nota kita ni kita sebut qala al-musannif rahimahullah taala, akad perpindahan milik ataupun akad pertukaran milik harta antara satu sama lain mesti didasari di atas peraturan transaksi atau akad yang telah disediakan oleh syarak. Baik, settle. Mana contoh akad? Contoh akad yang telah disediakan oleh Allah Ta'ala dalam sistem muamalah yang termasuk dalam akad pemilikan. Ini yang kita nak tahu. Sebab yang kita nak belajar ni, tajuk yang pertama ialah jual beli. Jual beli itu berada dalam akad yang mana? Settle. Kita akan bagi contoh. Apa ada tulisan dalam video nampak? Baik. Contoh akad pemilikan dipanggil akad tamlik, akad pertukaran milik. Ingat akad tamlik ni, akad pemilikan ini dipanggil akad pertukaran milik daripada harta orang lain kepada harta kita. Jadi akad pemilikan ini ringkas dia hanya untuk nak guna akad pemilikan ini, iaitu barang yang dikategorikan harta di sisi syarak. Kalau barang itu dikategorikan harta di sisi syarak, maka dia boleh digunakan akad tamlik. Dan nak harta ni, nak dipanggil harta di sisi syarak, tiap-tiap barang yang suci, bukan najis. Kalau najis tidak dinamakan harta di sisi syarak. Sebab itu najis ni dia tidak boleh akad tamlik, tidak boleh menggunakan akad pemilikan. Baik, contoh akad pemilikan yang pertama ada berapa contoh semua? Lebih kurang ada berapa contoh? 8. Lebih kurang 7-8. Pertama apa dia? Akad jual beli. Pertama, contoh akad pemilikan ni, pertama ialah akad jual beli. Kedua, akad hibah. Yang keduanya akad Hibah. Kita boleh yang kedua akad hutang dulu. Yang kedua akad hutang. Yang ketiga akad Hibah. hibah.
Yang keempat, akad apa? Hebah bisawa. Akad hebah Bisawa. bisawa bin. Bisawab. Yang kelima, apa yang kelima? Hadiah. Akad hadiah. Kelima akad hadiah. Kelima akad Ya. hadiah. Yang keenam, Sedekah. Akad sedekah. akad sedekah. Sedekah ataupun kita tulis dalam bahasa Melayu sedekah. Yang ketujuh akad apa? Akad sewa. Yang ketujuh, kita tulis sini. Yang ketujuh akad Sewa. baik, akad sewa ni dia panggil akad milik manfaat. Dia bukan milik, sebab tu dia tidak termasuk akad pemilikan yang sebenar. Akad sewa, okey, kita tulis je sini akad sewa. Tapi kena ingat. Yang ke-8 akad apa? Akad hutang. Akad pinjam. Akad Pinjam. okey, kedua yang terakhir ni akad pinjam. Hariah dia panggil. Okey, akad dua ni, Milik manfaat. dua ni dipanggil milik manfaat. Dipanggil milik manfaat. Benefit, kita hanya milik benefit saja. Yang sebenar miliknya ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada lagi akad ju'alah, biar kita senaraikan akad 8 je. Baik, tulis sekali lagi. Contoh akad yang berada di dalam kontrak pemilikan ataupun akad tamlik. Akad tamlik kita bagi ada 6 yang real, 6 yang sebenar dan 2. 2 ini tidak termasuk dalam akad pemilikan yang sebenar. Tapi dia cuma dipanggil milik manfaat. Akad sewa milik manfaat, akad pinjam juga milik manfaat, bukan milik diri benda. Adapun milik diri benda hanya akad jual beli. Yang kita nak belajar fokusnya lah ini. Iaitu yang pertama, akad jual beli. Jadi akad jual beli ni, apa makna jual beli kita akan bincang besok. Akad jual beli ni apa dia? Akad jual beli termasuk dalam akad pemilikan. Akad pertukaran milik harta A kepada harta B. Akad pertukaran milik daripada harta orang lain nak jadi milik kita. Salah satu mekanisme yang disediakan oleh syarak melalui apa? Melalui akad. Contoh begini. Contoh dia A, ni B. Ini harta. Tengah ni harta. Maka harta A nak menjadi milik B mesti melalui saluran syarak. Mesti menggunakan saluran syarak. Apa dia saluran syarak yang syarak sediakan? Supaya harta A menjadi milik B, iaitu jual beli. Salah satu cara jual beli boleh apabila mengikut prosedur ataupun mengikut terma dan syarat dalam jual beli, maka sah harta A menjadi milik harta B. Sebab itulah apabila sah akad jual beli, ayat yang kita guna, harta milik A telah berpindah menjadi harta milik B. Itu salah satu cara yang kita boleh guna. Salah satu akad yang Allah Ta'ala sedia untuk pastikan bahawa harta milik A itu menjadi milik B yang sah. Kenapa sah di sisi syarak? Kerana kita telah menggunakan akad yang telah disediakan oleh Allah Ta'ala dan kita follow terma dan syarat yang telah ditetapkan oleh fuqaha jual beli. Tak semestinya kita nak pilih jual beli, tapi kita nak belajar jual beli dulu. Kita boleh pilih akad hutang. Harta A nak menjadi milik harta B, salah satu saluran yang Allah Ta'ala sediakan hutang. A bagi berhutang kepada B harta dia, maka sah B milik harta melalui akad hutang. Tapi kena ikut apa dia syarat-syarat sah di dalam akad hutang, barulah sah. Ni akad hutang. Yang kedua akad hebah. Hebah juga pindah milik. Perpindahan milik daripada harta B kepada daripada harta A kepada harta B. Cuma bezanya hebah ni dia panggil pemberian secara percuma. Dia panggil pemberian
bila iwadin, pemberian secara percuma. Dipanggil akad milik, pertukaran milik bila iwadin, tanpa ada iwad, tanpa ada imban balah. Itu dipanggil pemberian secara percuma hibah. Dan akad hibah bisawak ini akad pemberian bukan percuma, tetapi pemberian dengan ada imban balah. Pemberian yang ada imban balah, yang ada pertukaran, tetapi pertukaran itu tidak melalui lafaz jual beli, tetapi lafaz hibah bisawak. Baik, itulah hibah bisawak B ini kita akan belajar akan datang dalam modul dalam kelas kita akan datang. Dia termasuk lafaznya hibah, tapi hakikatnya jual beli. Termasuk dalam jual beli hutang, kata para ulama mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullah taala. Bi akad hadiah sama. Akad hadiah termasuk akad milik. Akad sedekah juga termasuk akad milik. Dan akad sewa dipanggil milik, tapi milik manfaat saja. Dia bukan milik real. Sebab tu akad sewa dengan akad pinjam ni tidak termasuk akad pemilikan sebenar. Cuma dia termasuk akad milik. Dia panggil milik manfaat, bukan milik ainin, bukan milik ain. Kerana milik ni ada kita milik ain, ada kita milik manfaat. Milik diri dan ada kita milik manfaat saja. Diri kita milik diri, milik orang lain, manfaat milik kita. Tu dia panggil sewa. Kita sewa rumah ni ain rumah, diri rumah milik owner, tetapi manfaat dia, benefit dia, boleh kita duduk, itu milik kita. Sebab tu kita sah kita beri kepada siapa nak duduk di rumah kita. Tak perlu minta izin dengan owner, dengan tuan rumah. Kerana ini menjadi milik kita. Kita milik manfaat rumah kita. Itu dia panggil akad sewa. Begitu juga akad sama dengan akad pinjam. Cuma bezanya pinjam ni dia tidak ada imban balah. Kita bagi secara percuma. Kita bagi dia menggunakan manfaat harta kita secara percuma. Itu dipanggil pinjam. Tapi sewa, kita bagi dia menggunakan manfaat harta kita dengan ada imban balah, dengan ada bayaran. Itu dipanggil sewa. Baik, settle. Akad yang pertama akad pemilikan. Kita nak yang kedua. Dia ada tiga, kita sebut tadi tiga akad. Mana settle. Kita express. Apa yang tak sempat tulis, apa yang tempat tulis dia boleh bantu kawan-kawan. Tulis di ruang komen. Baik. Okey, settle akad pemilikan pertama. Yang kedua dia panggil akad naqliyat. Yang kedua. Ini asas. Ini asas saja kita cerita malam ni. Intro kepada sistem muamalah mazhab Syafi'i. Intro saja kita nak cerita tiga benda. Ini intro ataupun kerangka asas ilmu muamalah mazhab Syafi'i. Tiga benda malam ni. Pertama, kita dah settle hukum mempelajari ilmu muamalah. Yang keduanya ialah prinsip asas akad dalam muamalah mazhab Syafi'i. Yang akad ada tiga, kita sebut tadi ada tiga akad. Pertama, settle iaitu akad pemilikan. Contoh akad pemilikan kita beri tadi 8. 6 yang real, 2 akad milik manfaat. Baik. Yang kedua dipanggil akad apa dia? Akad apa dia kedua? Akad perpindahan milik. Bukan perpindahan milik. Sama. Akad pertukaran perpindahan kuasa. Akad perpindahan. Ini pindah milik. Tapi ini perpindahan kuasa mengurus. Kuasa mengurus saja, bukan milik. Ini antara benda yang beza dalam mazhab Syafi'i. Dia beza dengan mazhab lain. Ni antara perbezaan mazhab Syafi'i dengan mazhab Maliki, mazhab Hanafi. Kita tak nak cerita mazhab Maliki, Hanafi. Kita fokus dulu mazhab Syafi'i dulu. Akad pemilikan. Yang kedua akad perpindahan kuasa mengurus. Dipanggil dalam bahasa Arab akad naqliyah. Akdun naqlu yadi. Naqliyah pindah tangan asalnya. Jadi akad pindah tangan. Maksudnya akad perpindahan kuasa mengurus. Kuasa mengurus barang. Kuasa mengurus. Bukan harta, mengurus barang. Baik. Islam tidak membenarkan untuk dia memiliki barang tersebut, untuk memiliki barang tersebut, tetapi Islam hanya membenarkan kepada dia untuk dia mengurus saja barang itu.
Nama beza, tapi konsepnya sama. Cuma beza pada istilah. Jadi ni dipanggil, apabila barang tu milik dia, kita panggil barang milik A. Harta ini milik Auni. Tapi B ni dia tak boleh panggil harta itu milik Aisyah, tak boleh. Harta tu milik Atiqullah, tak boleh. Kenapa? Kerana barang ini tidak dibenarkan oleh syarak untuk pindah milik. Islam tak bagi dia milik, tapi dia bagi dia mengurus saja. Itu dipanggil perpindahan kuasa mengurus barang. Dalam nota kita tulis apa dia? Yang kita tulis nota tadi. Ini penting dalam mazhab Syafi'i, perbezaan. Qala al-musannif rahimahullah taala, akad perpindahan kuasa mengurus harta, kuasa mengurus barang. Akad perpindahan kuasa digunakan khusus untuk jenis barang yang tidak sah dipindah milik kepada orang lain di sisi syarak. Baik, kita ulang sekali lagi. Akad perpindahan kuasa mengurus barang ini disediakan khusus oleh syarak untuk apa dia? Untuk jenis barang yang tidak sah dipindah milik. Ulang sekali lagi. Akad perpindahan kuasa mengurus barang ni ataupun naqluliyah ni, naqluliyah ni khusus untuk jenis barang, nota dia, khusus untuk jenis barang yang tidak sah dipindah milik, tidak sah dipindah milik. Baik, untuk jenis barang yang tidak sah dipindah milik, maka syarak menetapkan akad itu tidak boleh menggunakan akad tamlik, tapi digunakan akad pindah kuasa mengurus barang. Tak boleh guna akad jual beli, tak boleh guna akad jual beli. Kerana akad jual beli itu akad pemilikan. Maka kita kena guna akad naqluliyah, akad pindah untuk jenis barang yang tidak sah dipindah milik. Baik, sebelum kita bagi contoh akad naqluliyah, akad perpindahan kuasa mengurus ni, kita akan bagi contoh. Baik, kita nak settlekan dulu, kita nak clearkan dulu, bagi clear dulu jenis barang yang tidak sah dipindah milik. Apa dia jenis barang yang tidak sah dipindah milik? Iaitu jenis barang yang tidak sah dipindah milik ini, iaitu apa dia yang kita sebut di awal tadi, iaitu jenis barang yang bukan harta. Apa dia? Iaitu bukan mudah, nota pendek dia bukan harta. Kalau harta sah dipindah milik, yang tidak sah dipindah milik ialah bukan harta. Apa dia bukan harta? Bukan harta ini kita dah sebut tadi, apa dia? Najis. Kerana kalau harta, tiap-tiap barang yang suci itu dipanggil harta. Tapi kalau barang yang tak suci, barang yang najis, maka dipanggil mazhab Syafi'i. Najis tidak sah dijual beli. Baik, kita ulang sekali lagi. Contoh sekejap lagi. Apa dia? Pertama tu najis itu satu contoh. Satu contoh najis tidak sah dijual beli. Baik, kata kunci dia, akad perpindahan kuasa mengurus barang ini untuk jenis barang yang tidak sah dipindah milik. Apa dia barang yang tidak sah dipindah milik? Iaitu bukan barang yang tidak termasuk harta di sisi syariat. Apa dia barang yang tidak termasuk harta di sisi syariat? Syariat muamalat mazhab Syafi'i, apa dia? Iaitu najis. Contoh. Baik, kita akan bagi contoh. Apa contoh akad naqluliyah? Naqluliyah ni, baik, istilah dia kita dah settle dah. Perpindahan kuasa mengurus ni
Kata kunci dia untuk jenis barang yang tidak sah dipindah milik. Apa dia barang tidak sah dipindah milik? Najis. Iaitu Najis. kategori yang bukan harta. Apa dia kategori bukan harta? Najis. Itu contoh najis. Dia banyak. Baik. Jadi naklul yak ni pindah kuasa mengurus. Islam ada istilah ni. Apa dia istilah dia? Istilah dia ada dua. Pertama, ikhtisas. Ikhtisas dia panggil tertentu. Barang ini bukan milik, tidak menjadi milik seseorang barang ini, kerana dia bukan harta. Tetapi kita panggil apa? Kita panggil barang ini ikhtisas bagi seseorang. Ketentuan seseorang. Ketentuan, ikhtisas, ketentuan. Yang kedua, istilah yang kedua kita panggil hak. Bukan hak milik, hak. Baik, barang ini menjadi hak. Ni dia panggil hak. Bukan hak milik. Jadi ada dua istilah yang kita boleh guna. Barang ini ikhtisas bagi si fulan. Barang ini hak si fulan. Allah Ta'ala tak benar guna milik. Apa contoh barang yang ikhtisas? Contoh barang yang hak bukan milik. Dalam sistem syariat muamalat mazhab Syafi'i, beza di antara hak dengan milik. Milik tertentu kepada harta saja. Hak tertentu kepada barang yang bukan harta. Najis. Kita akan bagi contoh sekejap lagi. Satu contohnya najis. Sebab tu najis tidak sah dijual beli. Najis itu bukan milik kita, tapi najis itu hak kita. Najis itu ikhtisas kepada kita. Kita hanya boleh mengurus najis, tapi tak boleh milik najis. Nak panggil apa? Tak boleh panggil milik. Kita panggil ikhtisas, kita panggil hak. Ni beza. Tapi orang Melayu dia hantar juga. Dia hantar hak milik. Dua-dua dia. Jadi gomor dua-dua. Dia ambil dua-dua. Tapi kita yang mengaji ni janganlah sama kan. Kita kena beza. Apabila kita mengaji, maka kita tahu penggunaan istilah hak di mana, milik di mana. Kita jangan gomor dua-dua. Jangan kita bedah dua-dua. Hak milik. Baja ni, baja tahi kambing ni hak milik saya. Maka salah penggunaan istilah menurut mazhab Syafi'i. Sebenarnya baja tahi kambing itu hak saya. Baja tahi kambing itu ikhtisas bagi saya. Kereta ini milik saya. Tu benda sebenar. Bukan kereta tu hak saya. Bukan. Kereta tu dia hak harta. Dia bukan najis, dia harta. Apabila harta, tiap-tiap benda suci itu dipanggil harta, maka harta syarat membenarkan untuk dia milik. Tetapi kalau najis, kerana najis itu tidak dianggap harta di sisi mazhab Syafi'i, dalam sistem muamalat mazhab Syafi'i, maka tak boleh kata tai kambing itu milik saya. Tak boleh. Kerana dia bukan milik. Syarat tak membenarkan milik tai kambing, kerana tai kambing najis. Syarat hanya benarkan kuasa untuk mengurus tai kambing. Dia urus. Apa makna urus? Dia boleh urus. Nak guna boleh. Kerana dia nak guna tai kambing. Tapi dia tak boleh jual beli. Akad jual beli. Tak boleh saya beli tai kambing dengan harga RM5. Kata penjual, saya jual tai kambing dengan harga RM5. Tak boleh. Settle nama istilah. Baik, contoh. Mana komandan? Bila tak mau komandan? Settle. Kita tengok contoh. Ni angkat kedua. Tengok contoh nakluliyah. Ada berapa contoh nakluliyah? Pertamanya nakluliyah ni pertama yang kita kata barang ikhtisas, barang hak kita. Barang hak ataupun barang yang diikhtisaskan kepada kita. Pertama apa? Barang ikhtisas. Pertama najis. Ini dipanggil akad perpindahan kuasa mengurus barang tu. Tak boleh akad milik. Akad nakluliyah. Akhir sekali kita nak cerita, nak akad nakluliyah ni guna akad apa? Tolong ingatkan. Last kali ni, last dalam tajuk ni lah, lepas contoh ni, nakluliyah ni nak guna akad apa? Bukan akad nakluliyah. Nakluliyah ni nama akad perpindahan kuasa urus. Kita nak guna akad apa? Sekejap lagi. Baik, yang pertama najis, ikhtisas. Hak kita bukan milik. Yang kedua apa? Yang kedua? Kulit Ha. Yang kedua, kita buat madu dulu. Madu lebah.
Yang pertama najis. Yang kedua madu lebah yang berada di atas pokok kayu. Madu lebah yang berada di atas pokok kayu. Pokok kayu tu, madu lebah yang berada di atas pokok kayu, dan pokok kayu itu berada di dalam tanah mubah ataupun tanah dia. Faham tak? Ulang sekali lagi contoh kedua. Madu lebah yang berada di atas pokok kayu, dia tak ambil lagi, dia tak panjat naik ambil lagi. Sama ada pokok kayu itu berada dalam tanah dia sendiri ataupun tanah mubah. Tanah mubah ni tanah kerajaan, reserve kerajaan. Pokok kayu naik di atas, di dalam hutan belantara. Hutan belantara tu tanah siapa? Itu tanah reserve kerajaan. Maka tanah reserve kerajaan milik kerajaan, dipanggil harta mubah. Boleh siapa nak ambil. Kalaulah dia dah pergi awal dan dia dah dia dah tanda pokok tu, lebah tu dia bertemu awal, dia bertemu dia yang orang bertemu dulu, maka dia tanda, dia balut pokok tu dengan balutan, dia ambil kain ikat pokok sebagai tanda bahawa itu hak dia. Maka orang lain tak boleh ambil, haram kata orang lain ambil, kerana itu madu lebah yang telah dia tanda tu, dia belum nak panjat lagi. Itu dia panggil madu lebah itu hak dia, bukan milik dia. Nak jadi milik kena panjat dulu. Kena panjat, kobak dulu madu tu, turun ke bawah, buh dan baldi, siapa di bawah, dia pegang, dia kobak. Jadi madu lebah milik dia. Tapi sebelum dia panjat, madu tu dia baru bertemu, dia dah tanda pokok tu pokok dia, dia tanda madu tu madu dia, maka orang panggil madu tu bukan milik dia, tapi madu lebah di atas pokok tu hak dia, ikhtisas bagi dia. Haram juga kata orang lain curi walaupun barang ikhtisas. Kita kejap lagi kita sebut beza, apa beza di antara barang ikhtisas dengan barang milik. Baik settle, madu lebah contoh yang kedua. Bukan madu lebah untuk kat dapur tu. Ni tu milik kita. Ni madu lebah yang duduk atas pokok, yang dia tak panjat lagi. Kalaulah dia panjat, dah dapat madu tu buat turun bawah, itu milik dia. Belum dia panjat, dia tanda baru, itu dia panggil ikhtisas bagi dia atau pemilik dia. Yang ketiga, apa contoh ketiga? Ikhtisas. Contoh ketiga apa? Kulit binatang yang belum disamuk. Kulit binatang belum disamuk. Tak kira lah kulit apa pun. Kulit binatang yang belum disamuk. Kulit binatang yang belum disamuk. Kulit harimau belum disamuk, maka najis. Kulit binatang yang belum disamuk, itu ikhtisas bagi dia. Kalau dia ambil di mana-mana, orang bagi kat dia, ikhtisas bagi dia, bukan milik dia. Macam najis pertama ni. Pertama najis ni tai kambing ke, tai lembu ke, tai apa ke, baju organik ke, tai ayam ke. Yang kedua najis ni, contoh tai kulit kambing. Kulit kambing yang mati, tapi mati kambing dia tu tak sempat nak sembelih, ataupun dia sembelih tapi tidak mengikut prosedur syarak. Sebelum mati, kambing tu milik dia. Tapi apabila mati, kambing tu mati tak sempat nak sembelih, ataupun sembelih tapi tak ikut prosedur syarak, maka dia panggil najis kulit tu. Kulit tu, kalau sebelum dia mati, kambing tu dia panggil milik dia, kerana kambing tu suci. Orang panggil kambing milik Pak Teh, kambing milik Pak Cak. Tapi apabila mati kambing dia, mati tak sempat dia nak sembelih, mati sakit kambing, maka kulit kambing tu ada ke milik dia? Tidak. Kulit kambing ikhtisas bagi dia. Kulit kambing hak dia. Kenapa dipanggil hak dia, tak panggil milik dia? Kerana kulit kambing itu najis, dan najis Islam tidak membenarkan untuk dia milik, hanya benarkan untuk dia urus. Itu dipanggil pindah kuasa, urus saja. Baik, yang keempat, contoh keempat apa dia? Contoh keempat, kita bagi 5 contoh aja. Keempat, air telaga. Air telaga bukan milik, kena ingat. Air telaga ataupun air sungai dalam tanah dia. Air telaga ataupun air sungai dalam tanah dia, bukan sungai
belega telaga orang lain. Air telaga atau air sungai dalam tanah milik dia. Telaga tu berada dalam tanah milik dia, sungai itu berada dalam tanah milik dia, maka air sungai itu ikhtisar bagi dia. Air sungai yang lalu ikut tanah dia, ikhtisar bagi dia. Hak dia bukan milik dia. Dia nak milik macam mana? Dia kena cebok air sungai itu masuk dalam baldi milik dia. Masa dia tak cebok itu, duk mengalir dalam tanah dia tu, kita panggil air itu ikhtisar bagi dia. Air itu hak dia, bukan milik. Nak jadi milik macam mana? Nak jadi milik, kena cebok air itu masuk dalam baldi, masuk dalam bekah, dia qabak, milik. Air telaga bersama juga. Masa duduk dalam telaga, bukan milik dia, tapi ikhtisar bagi dia. Haram guna air telaga orang tak minta izin, walaupun bukan milik dia, tapi ikhtisar bagi dia. Bila menjadi milik dia air telaga? Apabila dia angkat, dia cebok, ambil baldi, dia cebok telaga dia, buat naik atas darat, dapat satu baldi, maka dalam baldi itu air milik dia. Masa duduk dalam telaga, dia panggil air hak dia, ikhtisar bagi dia. Contoh yang kelima, 5 cukup. Apa dia contoh kelima ni? Contoh kelima apa dia? Last kali. Apa ingat? Ikan. Ikan dalam telaga, ikan dalam kolam, ikan dalam sungai. Kamu ikan dalam telaga. Ikan dalam telaga, dalam kolam, dalam sungai, tanah milik dia. Sungai. Ikan dalam telaga, ikan dalam kolam, ikan dalam sungai. Ikan dalam sungai. Sungai itu kebetulan duduk dalam tanah dia. Maka ikan dalam sungai, ikan dalam bendan padi itu tanah dia. Bukan dia pegang, dia lepas. Ikan duduk dalam sungai, tanah dia, dan dalam bendan tanah dia, dalam kolam luar, dalam tanah dia. Bukan dia belum. Baik, itu dipanggil ikhtisar bagi dia. Settle contoh 5. Baik, kita nak tahu apabila barang ikhtisar ini melewat. Apabila barang ikhtisar ni, yang kita nak tahu apa dia? Yang kita nak tahu, contoh najis ni banyak yang kita buat yang praktikal dengan kita lah najis. Yang lain biar dulu. Yang madu lebah, kulit binatang, air telaga, air sungai itu biar. Itu mudah. Baik, najis contoh. Islam tidak membenarkan untuk kita jual beli najis. Tai, baju organik. Baju organik yang kita beli di nursery itu tidak sah kita jual beli. Siapa jual beli tak sah. Apabila tak sah, tak boleh milik baju tu. Tak boleh nak tasarruf baju tu. Haram. Kerana dia tidak mengikut saluran yang telah disediakan oleh syarak. Baik. Yang syarak menyediakan apabila najis, kita kena perpindahan kuasa menguruh. Akad dan keluliat. Baik, akad dan keluliat ni, akad apa yang kita nak guna? Kata ulama dalam kitab yang Anatul Talibin, iaitu kita guna akad heboh. Tapi heboh di sini ala makna apa dia? Nak keluliat. Ni heboh ini bukan heboh akad tamlik, tetapi heboh di atas makna nak keluliat. Contoh macam mana? Kita nak pindah kuasa saja urut. Daripada kuasa tokek tu, baja organik ni, baja tai ayam ni, baja tai kambing, baja tai lembu ni, milik tokek. Contohnya kita pergi ke nursery, taman bunga apa, jual pokok bunga. Kita tanya dia, tokek berapa baja ni? Dia kata RM5. Maka jangan kita akad jual beli. Tak sah jual beli baja kerana dia najis. Maka kita nak akad nakluliat. Nakluliat ni maknanya kita nak pindah kuasa, bukan pindah milik. Pindah kuasa menguruh daripada Allah Ta'ala benarkan berada di bawah pengurusan tokek tu, nak pindah kuasa bawah pengurusan kita. Kita nak uruh baja tu, nak uruh, nak guna. Maksud uruh tu nak guna. Maka kita nak buat macam mana? Kita kena akad nakluliat. Akad nakluliat macam mana? Iaitu heboh. Apabila kita nak ambil baja kerana kita nak guna baja tu, kita ambil baja tu, kemudian kita bagi duit RM5. Kita tanya dia berapa baja ni tokek. Dia kata RM5, satu paket, satu beg RM5. Maka kita bagi beg ni, kita bagi RM5, dia bagi beg. RM5 ni kita heboh, kita niat heboh. Saya cakap kat token ni, saya heboh untuk nak pindah kuasa kepada saya daripada baja ni
ikhtisas bagi dia, hak dia nak jadi hak kita, maka kita bagi duit RM5. RM5 itu akad apa? Akad heboh. Heboh apa? Tamlik bukan. Heboh dengan makna nakluliyah. Tu settle. Sebab tu orang tua-tua dulu dia buat macam mana? Tua-tua dulu dia nak ambil teh ayam. Ada orang bela teh ayam. Orang bela teh ayam, orang bela lembu. Dia kata saya nak teh lembu boleh 2 kuning. Maka dia tak akad jual beli. Orang tua dulu dia faham. Dia beramal dengan syariat. Dia macam mana? Dia kata ni, aku upah. Duit ni 1 guni ni aku upah. Dia kata upah apa? Upahmu tolong bubuh dalam guni. Upah tuan tu, tuan lembu tu, dia kata aku upahmu ni. Upah memasukkan taik ke dalam guni. Boleh jugalah. Tetapi yang paling mudah sebenarnya, paling tepat kita guna, iaitu akad nakliyah ni akad heboh. Orang tua dulu dia guna akad upah. Settle contoh. Apa beza di antara akad milik dengan akad nakliyah? Hak ni tak boleh milik, tapi hak ni nakliyah tak boleh milik, hanya diberi kuasa urus saja. Hak ni boleh milik, nama je beza, tapi dua-dua boleh urus. Hak ni dia boleh tasarruf harta dia, dia boleh sedekah, dia boleh hibah, dia boleh apa nama ni, dia boleh sedekah, dia boleh hibah, dia boleh hadiah, dia boleh apa nama ni, hibah bisawab kerana milik dia. Tetapi akad perpindahan kuasa mengurus, akad ni kelak barang ikhtisas bagi kita. Barang ikhtisas ni macam haji, maka dia tidak boleh milik. Apabila dia tak boleh milik, dia tidak boleh nak bagi hadiah kepada orang, tak boleh bagi sedekah pada orang, tak boleh nak sedekah baju kepada orang, tak boleh nak hadiah baju kepada orang. Tak sah. Tak sah hadiah baju kepada orang. Dia kata saya tak jual beli, tapi saya hadiah, maka hadiah juga tidak sah. Hadiah baju tak sah. Nak we boleh milik, nak we boleh dia nak juga baju, maka cara dia kena tukar. Kita kena tukar. Apa panggil tukar apa? Perpindahan kuasa mengurus. Dua-dua ni sama je konsep. Kalau curi haram. Bukan makna dia ni tak apalah, ni bukan milik dia, saya boleh curi. Tak boleh, haram. Haram kedua-dua. Barang milik pun haram curi, barang hak pun haram curi. Cuma beza di hudud saja, pelaksana hudud. Pelaksana hudud beza. Baik, settle. Yang ketiga, implikasi. Tak sempat malam ni, insya-Allah besok sebelum kita yang ketiga, intro yang ketiganya ialah yang kita nak sebut implikasi hukum. Jadi 3 benda je kita nak sebut tadi. Kita padan dulu. Yang kita nak sebut tadi ada 3 benda. Baik, silap satu lagi. Ada 3 akad. Ada 3 benda kita nak sebut malam ni sebagai kerangka asas ilmu muamalah mazhab Syafi'i. Pertamanya hukum mempelajari ilmu muamalah, khusus dia tajuk jual beli. Yang keduanya yang kita sebut ialah prinsip asas akad dan muamalah. Yang ketiga kita nak sebut tak sempat malam ni, besok kita sambung, iaitu implikasi hukum akad yang tidak sah. Besok kita sebut dan kita terus masuk tajuk jual beli besok. Cuma yang ketiga malam ni terakhir kita nak sebut apa dia, yang ketiga. Yang ketiganya, yang kita janji tadi, prinsip asal akad dan muamalah ada 3 prinsip. Tetapi paling pentingnya 2. Paling pentingnya akad pemilikan dan akad perpindahan kuasa. Dipanggil akad nakluliyah. Akad tamlik dan akad nakluliyah. Yang ketiga ni ialah dipanggil akadun izalatul milki. Ni tambahan saja, akadun izalati milki. Aqdun izalah dipanggil. Izalah milki. Baik, akad izalah milki dipanggil akad apa? Akad ni tambahan saja. Akad pelepasan dia panggil milik, ataupun akad pelepasan milik. Akad hilang milik dia panggil. Macam mana cara kita nak hilang milik kita? Ini dipanggil akad izalah. Ini tambahan saja. Yang paling penting 2 ni. Prinsip akad, asas akad dan muamalah 2. Yang penting, akad pemilikan dan akad nakluliyah. 2 ni penting dalam mazhab Syafi'i. Yang ketiga ni tambahan, iaitu akad pelepasan milik. Daripada barang milik kita nak lepaskan. Itu dipanggil izalah. Contoh apa? Contoh kita pergi ke laut.
kita pergi ke laut, asal dia ikan di laut itu dipanggil harta mubah. Ikan di laut harta mubah, iaitu harta yang harus tidak menjadi milik sesiapa. Siapa tangkap dapat qobak, milik dia. Apabila kita pergi ke laut, kita mancing, kita dapat tangkap seekor ikan, maka ikan itu milik kita. Apabila milik kita, kita nak lepaskan pemilikan. Dipanggil akad pelepasan milik. Macam mana cara untuk kita melepaskan milik kita? Maka kita lepaskan ikan di mubah. Kita lempar balik ikan kita tu di laut. Dia panggil kita nak melepaskan milik kita. Ini mudah saja. Akad pelepasan milik. Contoh dia, ikan di laut. Kita tangkap dulu ikan di laut, kemudian kita lepaskan. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita akan masuk besok. Masuk tajuk jual beli besok. Dalam tajuk jual beli kita akan masuk besok, iaitu makna jual beli dan rukun jual beli besok. Sebelum tu kita akan sebut yang ketiga, prinsip yang ketiga ataupun kerangka ilmu muamalat yang ketiga ialah implikasi hukum akad yang tidak sah. Kalau kita fokus kepada tajuk kita, implikasi hukum akad jual beli yang tidak sah. Itu kenapa kita nak belajar tajuk jual beli, kerana dia ada implikasi hukum. Akad yang tidak sah ni macam mana? Kesan tiap-tiap akad yang tidak sah, apa kesan dia? Seperti kita solat tapi tak sah. Kita kena ada kesedaran begitu. Kalau solat tapi tak sah, kena repeat balik, kena qada solat. Kena qada solat ataupun kena ulang solat i'adah solat dalam waktu. Kalau solat tak sah, kita tahu kena qada kalau habis waktu, dan kalau waktu masih ada, kena i'adah, ulang balik solat kita. Itu dia panggil kesan solat yang tidak sah. Begitu juga akad. Tiap-tiap akad apa pun, kita kena bina kesedaran dalam diri kita berkaitan dengan muamalah ni, berkaitan dengan jual beli ni. Kerana semakin hari jual beli ni semakin dilupakan, semakin hari muamalah ini semakin orang tinggalkan, semakin hilang dalam qamus hidup manusia. Tak kiralah mazhab mana pun, mazhab kita Syafi'i, mazhab Maliki, Hanafi dan Hanbali, sama, semua orang tinggalkan. Orang tinggal, orang berinteraksi dalam sistem muamalah secara adat saja. Orang langgar saja, tak kira apa terma dan syarat dalam pinjam meminjam. Pinjam mai pinjam saja, tak kira sah ke tidak pinjam kita. Sepatutnya pinjam ini salah satu syariat, salah satu media yang disediakan oleh Allah Ta'ala untuk kita tukar harta kita dengan harta orang lain, untuk pindah milik harta kita harta orang lain melalui akad, nama dia lah pinjam meminjam, dan dapat pahala. Besok kita akan cerita implikasi hukum akad yang tidak sah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa ja'alna minal ulama'il 'amilin wa ja'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.